Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan melihat kepada fizik kuantum bagi subtajuk 7.3 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Untuk hari ini kita akan menerangkan penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto dan menghuraikan aplikasi kesan fotoelektrik. Pelajar mesti tertanya-tanya apa itu sel foto. Benar? Ia merupakan alat elektronik yang berfungsi berdasarkan kepada prinsip kesan fotoelektrik yang menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Mari kita lihat kepada litar sel foto ini. Di dalam tiub kaca ini, ia mengandungi vakum. Ia bermaksud tiada udara. Di sini kita dapat lihat adanya katod, yang mana katod ini disambung kepada terminal negatif. Di sini pula kita punya anod yang disambungkan kepada terminal positif. Katod ini diselaputi oleh logam peka cahaya. Apakah contoh logam peka cahaya? Kita akan lihat sebentar lagi. Di sini pula, anod ini dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod supaya ia mudah untuk menerima elektron yang terhasil daripada pancaran cahaya kepada logam peka cahaya ini. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil dalam litar. Mari kita lihat penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diseliputi bahan cesium dan lithium. Kalau kita lihat semula dalam mata pelajaran kimia, cesium dan lithium ini adalah berada dalam kumpulan satu, iaitu logam alkali. Jadi mereka ini cenderung untuk melepaskan elektron. Okey. Kalau kita lihat di sini, fungsi kerja untuk cesium adalah lebih rendah berbanding lithium. Frekuensi ambang cesium juga adalah lebih rendah berbanding lithium. Tetapi panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik bagi cesium adalah lebih besar daripada lithium. Mengapa ini berlaku? Okay, mari kita lihat kepada rumus yang kita ada. Berdasarkan rumus yang kita sedia ada, W sama dengan HF. Jadi, kita dapati di sini, apabila W bertambah, F juga akan bertambah. Seterusnya kita ada rumus F0 sama dengan C bahagi lambda. Daripada ini kita dapati bahawa F0 dengan lambda kita adalah berkadar songsang. Yang mana apabila F bertambah, lambda akan berkurang. Secara keseluruhannya, kita dapati semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Bagaimana ia berlaku? Bila keamatan cahaya meningkat, foton akan meningkat untuk menghasilkan elektron dengan lebih banyak. Jadi secara rumusannya, penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto kita, penghasilan arus fotoelektrik adalah pergerakan dari katod ke anod. Ini kerana katod diselaputi oleh logam peka cahaya.
Maka semakin tinggi frekuensi kerja logam, semakin pendek gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus elektrik. Sekarang kita akan teruskan dengan aplikasi kesan fotoelektrik. Ini merupakan sebahagian daripada alatan yang menggunakan kesan fotoelektrik. Kita imbas sedikit berkenaan dengan kesan fotoelektrik. Ia merupakan fenomena pemancaran elektron dari permukaan logam apabila cahaya bersinar di atasnya. Elektron yang dihasilkan dengan cara ini dipanggil fotoelektrik. Seperti yang kita sedia maklum, aplikasi kesan fotoelektrik banyak terdapat dalam kehidupan seharian seperti yang terdapat dalam rajah ini. Rajah ini merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi kesan fotoelektrik. Antara ciri alat ini ialah ia mampu menghasilkan arus yang berkadar terus dengan intensiti cahaya. Ia membolehkan tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Apa nama alat ini? Bagaimana prinsip kerja alat ini? Apakah fungsi alat ini? Di manakah alat ini sering digunakan? Alat ini kita kenali ia sebagai diod fotoelektron. Ia menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik dan berfungsi sebagai alat pengesan cahaya. Jadi ianya sering didapati pada sel solar yang menjana elektrik tenaga solar. Ini adalah lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan menggunakan sel suria. Ianya adalah jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Untuk kesan fotoelektrik itu berlaku, cahaya UV yang dipancarkan pada sel suria ini dan terhasilnya kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik itu berlakunya pergerakan fotoelektron. Seterusnya, pergerakan fotoelektron itulah yang menghasilkan arus elektrik di mana tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Maka pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Ini merupakan no-complex solar power plant yang terletak di Gurun Sahara, yang mana ia merupakan sebuah stesen jana kuasa yang menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Stesen ini dijangka siap pada 2020 dan mampu menghasilkan kapasiti 580 megawatt untuk kegunaan 1 juta penduduk. Ini merupakan pengesan cahaya pada pintu automatik. Pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Sensor fotoelektrik pada pintu dikawal dengan mengesan perubahan pada keamatan cahaya dan menukarkan perubahan tersebut kepada isyarat elektrik. Prinsip operasi bagi pintu kawalan automatik adalah menggunakan cahaya bagi mengesan kehadiran objek. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam litar sel foto akan terputus. Maknanya pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Ini pula pengesan imej yang merupakan komponen utama dalam kamera resolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Seterusnya berkenaan dengan ISS, hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS bergantung kepada sumber tenaga elektrik yang terhasil pada panel suria. ISS mempunyai 16 cahaya panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter darab 12 meter. Panel ini mampu menjana 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.